Dalam kita beralih ke bulan baharu di tahun 2022 ini, pastinya antara perkara yang menjadi fokus adalah berkenaan dengan isu moratorium di mana kerajaan difahamkan ianya akan tamat pada 31 Januari dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sebelum ini di Dewan Rakyat ada memaklumkan bahawa beliau akan berbincang bersama dengan pihak bank institusi perbankan dalam memberi lebih banyak ataupun melanjutkan tempoh moratorium ini. Tetapi untuk kita melihat dengan lebih teliti berkenaan dengan isu ini, saya nak bersama dengan Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM. Chris, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Selamat Tahun Baru Cina. Tetapi pada masa sama kita melihat ramai lagi yang merintih kalau kita ikut di media sosial yang mengharapkan bahawa moratorium dilanjutkan, bukan sahaja individu tetapi juga mereka yang sedang bangkit, terutama dalam kalangan PKS sendiri. Pandangan Chris melihat kepada isu moratorium ini? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat pada isu moratorium, telah Parlimen dan juga jemaah Kabinet Menteri telah orang kata meluluskan extension of moratorium sehingga 22 hari bulan Oktober tahun ini, kalau tak silap saya lah. Jadi kita lihat di sini, kalau moratorium telah diluluskan oleh Kabinet dan juga Parlimen, maka bank juga seharusnya melanjutkan moratorium. Dan saya bersetuju dengan apa orang kata sebelum ni statement daripada bank di mana moratorium bersasar diberikan. Bukan semua golongan memerlukan moratorium tetapi bersasar. Jadi itu saya setuju. Memang kita harus orang kata laksanakan pelanjutan moratorium, terutamanya kepada golongan di 40 ke bawah dan juga golongan M40, terutamanya golongan yang berniaga. Kita lihat apabila golongan M40 yang berniaga yang menggaji pekerja, mereka mempunyai aliran tunai, isu aliran tunai, maka pekerja mereka yang juga berada di golongan M40 ataupun B40 juga akan terkesan. Jadi memang harus kita lanjutkan secara bersasar. Ya, Chris, secara umumnya kalau kita melihat bukan sahaja individu tetapi PKS terutamanya, Chris banyak terlibat bersama dengan Dewan Perniagaan Digital Malaysia, mereka yang merupakan PKS dan sebagainya. Apakah bentuk keperluan mendesak pada ketika ini? Mengapa pentingnya moratorium ini diberikan terutama kepada PKS? Apakah bentuk apabila mereka menerima bantuan moratorium ini, bagaimana mereka meneruskan, memajukan semula perniagaan mereka itu, Chris? Jadi kita kena lihat pada dua aspek. Yang pertama sekali ialah moratorium pada pinjaman yang sedia ada sebelum fasa COVID. Yeah. Jadi di sini kita selalu orang kata bermesyuarah, berdiskusi dengan pihak bank negara supaya orang kata faedah yang dikenakan semasa pada ketika moratorium ini dikecualikan. Jadi kita nampak ada breakthrough di mana memang kita nampak faedah semasa moratorium diturunkan tetapi tidak langsung dikecualikan. Kita faham bahawa bank juga orang kata juga perlu membayar duit interest kepada depositor fixed deposit. Kita faham. Tetapi kos pinjaman tu, kos untuk bank tu amat rendah sekali. Di mana ialah lebih kurang 1.7% ataupun 1.8%. Tetapi kos pinjaman tu tinggi. Kos pinjaman tu mencecah sehingga 4% ataupun 5%. Itu untuk kos pinjaman orang kata aliran tunai modal. Tetapi kos overdraft tu sehingga 8-9%. Itu kos tinggi. Jadi bila kita lihat aspek yang kedua pula, kita sentiasa berdiskusi dengan pihak bank negara supaya kos pinjaman itu diturunkan. Pihak PKS sekarang bukan merayu interest faedah dikecualikan. Tetapi apa yang PKS berharap ialah faedah itu dikurangkan kerana kos pinjaman dan bank daripada pihak depositor adalah rendah, 1.7 1.8%. Tetapi kos pinjaman kepada pihak perniagaan pula ialah sebanyak 4% ataupun 5%. Ataupun kalau fixed overdraft 8 hingga 9%. Jadi itulah aspek 1 dan 2 yang kita harus tekankan.
Chris, antara perkara lain juga adalah dari segi berapa lama wujud persoalan, iaitu berapa lama lagi terutama individu dan juga mereka yang merupakan PKS ini, berapa lama mereka memerlukan lagi tempoh moratorium itu, sama ada dari segi pinjaman ataupun penangguhan bayaran dan sebagainya, yang sedikit sebanyak membantu dalam perniagaan mereka, memajukan semula perniagaan mereka. Mungkin ada time frame yang Chris melihat wajar untuk diberikan kepada mereka ini. Kalau kita sebut time frame, memang kita tak dapat nak jangka. Walaupun pasaran kita dah dibuka di dalam fasa pemulihan keempat, ada terutamanya banyak negeri dan ketiga, setengah negeri. Tetapi border kita masih memerlukan 5 hari kuarantin ataupun 7 hari kuarantin. Jadi kita tak dapat nak galakkan orang luar negara datang ke negara kita untuk berniaga dengan kita. Jadi itu kita nampak tu. Dan lebih-lebih lagi industri pelancongan. Kita boleh sebut bahawa perniagaan harus orang kata digitalisasi, ya. Tetapi apakah gunanya kalau perniagaan tu orang kata mendigitalkan perniagaan mereka, tetapi kita tiada orang kata orang dari luar negeri untuk datang ke Malaysia to consume our services. Itu faktor yang paling penting, terutamanya kita lihat pada pelancongan yang saya sebut tadi tu. Sebelum COVID menjana sebanyak sehingga 10% KDNKK keluaran kasar negara kita, ya. Jadi bila elemen ini tiada, jadi elemen lain orang kata tidak boleh nak, kita ada gap tu, tak boleh nak fill, tak boleh nak isi gap tersebut. Jadi kita berharap kerajaan segerakan orang kata program BTL, Vaccinated Travel Lane, di antara negara ASEAN, supaya kita boleh rancakkan semula orang kata perdagangan asing secara langsung, supaya PKS ni orang kata boleh mendapat kesan yang positif apabila orang kata aliran mata wang asing datang semula kepada perniagaan kereta, kerana orang kata mereka ni orang kata memakai ataupun consume their services. Chris, mungkin akhir sekali berbaki kurang 1 minit perbincangan kita ini, mesej dan juga harapan Chris mewakili DPDM kepada institusi perbankan khususnya. Harapan kita ialah banyak yang kita orang kata perkatakan. Harapan kita lah dalam tahun baru Cina yang baru ini, sama-samalah kita bekerjasama mengatasi masalah yang sedia ada. Masalah ini memang sentiasa ada, tetapi kita selalu bermesyuarah supaya kita boleh mencapai kata sepakat untuk kebaikan bersama lah. Dan akhir sekali saya ucapkan selamat tahun baru Cina pada kawan-kawan Cina saya, dan juga selamat bercuti kepada kawan-kawan Melayu, India, Iban, Kadazan dan sebagainya, khususnya rakyat Malaysia, dan pandulah selamat supaya jiwa kita selamat dalam musim cuti ini. Baik, terima kasih Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM. Selamat Tahun Baru Cina.